Podcast ini dibawakan kepada anda oleh Shirasi Jama.sg dan Property Singapura. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan rawatan alternatif, ruqyah syariah atau rawatan bekam rutan tradisional dan bone setting, silalah lungsuri ke Instagram atau TikTok Shirasi Jama atau boleh tinggalkan WhatsApp anda di talian 98449142. Dan kepada korang yang nak jual atau nak beli rumah atau nak invest in property, korang boleh lungsuri Instagram kita Property Singapura. Kami akan sedia membantu anda dan menjawab apa sahaja pertanyaan mengenai hal rumah anda. InsyaAllah. Saya Sarhan Hamzah. Saya Rusdi Roslan. Dan saya Kai Syazwan. Selamat datang ke rancangan Ruqyah dan Mantra. Anda boleh lihat di YouTube dan Spotify. Okay guys, apa khabar semua? Alhamdulillah, Masya Allah. How's the korang punya business semua? Alhamdulillah, makin busy. Makin busy? Is good Tadi sebelum recording pun macam ada busy sikit lah. Itulah. Tadi saya datang kan semua macam wah busy, nak tegur pun macam okay, tak apa, relax dulu lah Betul. Alhamdulillah rezeki datang daripada Allah SWT. So jangan lupa zakat members lah Zakat InsyaAllah Dan kau business macam okay? Baik, Alhamdulillah picking up very good, very fast. Just lately ni kita ada sedikit apa tu, a lot of callers lah. And of course cuma ada satu line je kan. So I try to accommodate dengan panggilan-panggilan yang datang daripada pesakit-pesakit lah. Pasal kita cuma ada dalam 4 perawat peruqyah, 2 orang buat hijamah. So the numbers tu nak accommodate tu ramai orang tu sedikit terhad lah. Faham. Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah speaking. Bagus. Okay, apa kita topik hari ni? Tak tahu cakap pasal Okay, hari ni okay, senang kata lah, kita start off with something lah apa kata kita keluarkan 10 benda-benda yang khurafat. 10 10 benda-benda khurafat yang being practiced right now dalam zaman kita ni. Macam boleh? Bukan 10 satu orang Boleh, bukan tapi campur Satu orang 10 mau rabak. Rabak. Tapi sebelum tu apa tu khurafat? Kepada orang tak tahulah Kau tadi tak tanya aku tau. Jadi aku boleh juga buat research. Kau macam gini kau tanya aku. Buatlah research kan, ada time Khurafat tu dia satu benda yang menyimpang daripada ajaran Islam, yang dia sedikit dekat dengan syirik lah, berjatuh syirik. Boleh jatuh Boleh jatuh kalau kita terlalu taksub dengan benda khurafat tu. Kirakan benda tu is not dalam amalan Islam lah, senang kata. I see. Benda-benda tu most time benda ni dia pass down from generations to generations, daripada keturunan turun ke satu keturunan sampai ke tempat kita sekarang ni. Ke boleh katakan macam ini is orang selalu cakap macam adat Melayu macam gini, kena buat macam gini. Tapi adat budaya dengan khurafat is different. Is different. Tapi sometimes yang ni adat dengan budaya ni sometimes I would say in our community especially Malay, diorang akan terpercaya tau. Macam diorang tahu ni adat, tapi bila adat ni dah pass down, dia dah jadi satu kepercayaan tau. Yang kalau tak buat ni kira macam tak ikut cara Islam Diorang dah salahkan adat ni is Islam punya cara. Berat juga topik ni kau nak berbual nanti kena nak sambung ni. Betul. Kita mungkin kita kasih examples, contoh macam you cakap tadi, then baru mungkin orang boleh faham lah. Okay, kita kasih 10 lah. Kita cuba pun tak boleh cakap juga. Teruskan. Mungkin boleh kasih pertama punya. Okay, pandai korang. Okay, the first thing I can remember is kita orang gantung kuda laut, seahorse, dekat luar pintu, dekat atas pintu luar rumah ataupun dalam rumah untuk menangkal daripada gangguan jin masuk rumah. Diorang letak tu seahorse, kuda laut. Seahorse ni seahorse kering macam ikan kering tapi seahorse kering seahorse kering tulang seahorse. Betul punya lah. Betul punya seahorse, bukan macam aku yang bidik punya seahorse. Aku tak tahu. Aku ingatkan macam just beli in a shape of seahorse, kira macam mainan je pun boleh. Tak boleh. Mana tahu Toys R Us ke apa ada. Ingat orang main kuda kepang, kuda laut pun orang main Kuda laut pun. Lain sikit daripada ni. Tak apa. Tapi honestly ni first time aku dengar. First time aku dengar. Okay, tak apa. Nombor 1, kau jangan nak sari pada topik Okay, nombor 1, tadi aku cakap
gantung kuda laut atas Mm. pintu. Mm-mm. Okay, maybe korang boleh. Okay. Apa yang aku boleh tahu is aku pernah dengar diorang cakap kalau baru beli rumah, nak masuk tu, nak kira kasih rumah tu untuk the start of tambah rezeki lah. Kan? Okay. Kena tabur beras kat corner ke atau tabur garam ke at some corner. That's what I heard lah. Serius Itu pun boleh jadi, kalau you percaya sangat boleh jadi ada kurafat Ada kurafat juga lah sebab dia punya kepercayaan sepatutnya rezeki ni datang dari Allah. Kan? Tapi you percaya yang nak kena letak beras, kalau tak letak beras mungkin rezeki tak masuk. Ada satu agama tak tahu bangsa, orang akan letak apa, pineapple. Dia campak. Bukan letak Campak Itu tradition lah. Itu ada some of orang punya budaya lah. Tapi I ever serve clients kan yang dia kahwin mix. Dia Melayu kahwin Cina. Melayu dengan Cina kahwin lah. Kan Islam ataupun Islam bukan Islam. Yang setahu masa diorang fiancé yang Cina belum Melayu. Islam lagi. Tak nak cakap gender lah, takut nanti my client tahu siapa kan. Kan Melayu dengan Cina. Sekali bila nak collect kunci, dah habis extension lah, nak collect kunci, yang Cina bawa family datang. Sekali nampak ada nanas semua. Tapi dia punya spouse tu, yang Melayu tu, kira macam I boleh nampak tau dia punya muka raut wajah dia ada lain lah. Macam dia tahu macam paiseh tau dengan aku. Kai kat situ. Dekat I saw the whole thing. Okay. So I nampak dia punya whole family semua pegang nanas sama-sama. Lepas tu bila campak masuk, huat lah. Bila dah campak masuk gitu, dia punya spouse macam nak join in tu buat. Tapi dia tahu yang I'm down there, right? So dia macam paiseh sikit tau. Okay, ni so kita bukan nak salahkan lah, tapi ni macam ni budaya orang kan. Betul. Kita cuma kita orang Islam, kita have our own belief system lah. Yes. Dan sebagai ini pun kita tak boleh lakukan benda yang sedemikian. Pasal like you said lah, benda ni mungkin atau bukan mungkin lah, dia ada satu kurafat lah Tapi kat sana maybe I husnuzon ya, mungkin dia nak respect lah dia punya in-laws and all kan. Takkan dia nak pergi macam tak boleh kita dah masuk Islam dah tak boleh buat macam ni. Tak boleh lah. Kita doakan InsyaAllah hopefully he will go to the right path lah. Allah berikan hidayah insyaAllah. Okay, tadi apa berdua? Apa tadi? Nombor 3. Beras dengan garam Beras dengan garam. Beras dengan garam, okay. Aku tak banyak pengalaman lah, tapi that time aku jalan this corridor, aku nampak orang letak bukan seahorse, tapi horse punya shoe kat atas tu. Horseshoe? Horseshoe. Oh ya. I saw juga dekat TikTok ada agent tunjuk ni. Dekat video dia pun happen to be terjalan. Habis dia macam ternampak ni, sekali dia cepat-cepat ambil video. Horseshoe Tapi rumah Melayu. Rumah Melayu. Ada horseshoe kat luar. So bila I baca dia punya komen, viral. I saw that video viral lah. Lepas tu I baca dia punya komen, ada orang cakap macam ini I really dia banyak comments and dia banyak pendapat lah. Tapi is always something about macam untuk tolak bad luck, untuk macam you cakap tadi nak halang jin masuk. So dia ada banyak in the comments macam gitu. Cuma macam weird ada horseshoe kan dekat gate dia. I don't wanna talk about it further. Ya, kita tak boleh hukum, kita just share opinions ya, benda-benda yang kita nampak ni. Kalau awak rasa salah lah dia lah. Betul lah. Kita pun tak nak cakap banyak. Okay, nombor 1 tadi apa? Nombor 1 gantung kuda laut. Nombor 2 garam dengan beras tabur dalam rumah. Nombor 3 horseshoe. Okay, nombor 4 letak Al-Quran yang kecil dekat tingkap-tingkap rumah. Ayat-ayat. No, Al-Quran. Al-Quran kecil-kecil. Al-Quran yang kecil-kecil. Yang size. Tak, no. Lagi kecil lagi. Al-Quran kecil-kecil dekat tingkap-tingkap rumah. Saya rasa itu adalah satu benda yang tak boleh buat lah. Pasal Al-Quran tu untuk baca, bukan untuk jadikan satu penangkal. Okay. Tapi kalau ayat pasal Cute lah aku macam nak rembat. Pasal aku pernah nampak orang gantung ayat. Aku pernah dengan klien, kita pergi viewing kan. The reason kenapa dia tak nak beli rumah tu, dia cakap sebab dia nampak ayat gantung dekat tingkap. Pada dia ingatkan kalau ayat gantung kat tingkap tu kira macam
maybe there's something to the house kan, atau maybe something dia kat rasa luar. yang rumah tu ada benda lah. Benda-benda lah. Tu pasal owner letak. Okay, Tapi bila dapat tahu actually yang dia gantung tu actually tu kereta punya. Oh, kereta punya. Pasal kan kadang-kadang kat Decoration kereta lah, kan, decoration. bukan yang dia ayat-ayat. Oh. Dia ayat. Dia punya ayat is doa kenderaan. Dia betul-betul gantung kat kereta punya. Tapi agaknya mungkin masa tu klien tu dia tak baca betul-betul, dia tak nampak kan. So bila tanya owner cakap actually dia gantung tu pasal dia ambil di kereta. So dia tak nak letak tu kat bawah kan. Jadi dia gantung kat tingkap. Ni salah faham lah. Ni mungkin salah faham. Tapi coming back, bila you cakap gantung Quran tu might be khurafat kan. Kalau gantung ayat-ayat macam itu, pasal ayat-ayat tu pun ayat-ayat Al-Quran apa. Dia tu tadi kalau je kata gantung ayat kenderaan. Macam mana nak cakap kan tu? Tak. Okay, ayat kenderaan tu maybe it's just my experience lah. Tapi macam example, macam ada orang betul-betul letak ayat kursi. Niat dia apa? Itu tak tahu Kalau niat dia tu, kalau nak memagarkan daripada makhluk-makhluk jin ni masuk dalam rumah melalui tingkap tu, pasal dia gantung ayat-ayat tu memang tak boleh lah. Tu dah fall under khurafat lah. Like I said, I tak nak cakap lah. Nanti kan orang Faham. Dia belief dia dah lain lah. Faham. niat dia dah boleh. Tapi kalau I pergi tempat, kalau pergi rumah orang untuk ruqyah, I will ask them to bring down. Ada orang letak tak apa, tu nanti nombor 5 ke nombor 6 nanti boleh. Okay. So for me, letak Al-Quran yang kecil is unreadable. Tak boleh baca pun. Okay. It's very difficult to baca. Macam ni nak nampak dia punya huruf-huruf. So it's unreadable. Al-Quran tu yang kecil sekali, babynya Al-Quran tu, letak kat tingkap-tingkap semua satu rumah. So I think that falls under khurafat lah, wallahu a'lam. Dia ada lagi. Kalau ada teruskan lah. Aku nak pergi satu rumah orang ni. Dia ada tali pinggang tu belakang, tali pinggang dia made of kulit haiwan lah. Tak tahu lembu ke kambing lah. So yang belakang dia punya tali pinggang tu ada ayat-ayat. Kau pegang di? Ya, aku tak pegang. Aku tak pegang. Tak pegang. Actually dia offer. Dia cakap dengan bapak aku. Dia nak offer suruh aku pakai. Jadi aku boleh rasa macam safety macam gitu lah. Tapi aku tak believe on this. Aku cakap aku tak nak. So dia punya ayat-ayat dia semua macam ada terbalik punya. Macam nun dia terbalik. Dia satu ayat panjang. Sampai ujung ke ujung lah. Dia cakap pakai ni safety. Tak ada orang boleh langgar kau. Siapa ni? Siapa yang kasi ni? Boleh cakap siapa? Tak boleh cakap lah. Okay, tapi yang kawan ke ataupun Kenalan lah. Kenalan. Kasi lepas tu kau you reject. I reject. Benda ni semua tak percaya. As in bukan tak percaya. I percaya benda tu ada. Tapi kalau you think about it back dia dah tulis ayat-ayat. Okay, let's say lah kalau pun ayat tu dia tulisan dia tak tuang terbalik lah. It's really ayat you nampak you ayat kursi or this kind of thing. Tapi pakai kat tali pinggang. For me it's still not right lah. Sabar. You still believe that, you know, betul. Your belief is For different me, dia. You merendahkan martabat Al-Quran tu sendiri. You pakai letak dekat pakai dekat dengan kemaluan you macam gitu. For me pula, it's more on you dah put your belief in the tali pinggang instead of Allah. So you tahu ada ayat kat situ, you tahu kalau you pakai tu you macam kebal lah. And means you tahu yang benda tu yang buat you kebal, which is already salah lah. Tapi kalau dia pakai seluar pendek nak pergi kedai mamak kat bawah macam mana? Lepas tu ada ayat pakai tali pinggang juga. Alamak. Aduh, tak tahu. Ini sudah barang leceh. Itu dah salah macam banyak salah dah banyak. Tapi kita siapa kan nak menghukum. Ini sudah jadi barang leceh. Betul. Kita move on. Kita move on. Itu nombor 6 kan. Nombor 7. Apa lagi boleh fikir I got. Okay, go. Again, this comes from my experience. I datang rumah tu bawa my buyers juga. Kan, tapi ujung-ujung rumah tu ada ni bukan ayat bukan apa, tapi I tak tahu tu benda apa lah. Dia macam cepu lah. Cepu, okay. Dia macam sup bonjot. Dia macam sup bonjot gitu kan dekat every corner of the house. Every corner of the house. Kalau apa tu? Kuning. Warna kuning. Wow. Every corner of the house. And then you tak tanya? Tak lah, takut tersinggung, takut menyinggung owner punya perasaan kan. So kita just jalan tengok, kira I dengan my buyer eye to eye contact lah. Kira dia nampak, I nampak, tapi kita rasa-rasanya boleh tersinggung tak kalau macam kita just orang macam a layman term, kita just cik boleh tumpang tanya tak? I mean cara yang kita tanya cara yang berhemah sikit lah, cara yang baik-baik. Boleh tumpang tanya tak? Boleh tu apa cik rasanya boleh tak? Kalau I tanya you kan, kalau you, if let's say you are the owner of the house, kalau I tanya you tersinggung tak? Kalau I tanya cara berhemah kan, kalau I tanya you rasa macam tersinggung tak? I tak lah.
I will explain macam tak ada apa-apa lah. Biasalah. Tak ada apa-apa lah ni. Gitu. I akan honestly I akan tersinggung sikit lah. Tersinggung I akan macam benda ni I nak letak mungkin pasal benda-benda macam orang kahwin selalu pakai apa tu? Benda apa tu? Bunga apa? Kalau dapat macam bunga-bunga apa tu panggil? Ni bunga rampai. Apa? Is it? Bunga rampai Is it something like that lah. Something like that lah. Bunga rampai. Okay. Nabi kata bunga rampai. Ya. Okay. Cameraman cakap bunga rampai. Okay, betul lah. Macam bunga rampai gitu kan. Kan dapat pun dalam macam in a ball pula. In a sack. In a small sack gitu lah kan. Nak cakap ball sack pula. Surah salah nanti. Okay. Ya, in a small sack gitu kan. So mungkin boleh jadi macam dia letak kat rumah tu pasal nak kasih bau wangi ke. Fikir positif lah. But that's the thing. Sometimes kita be positive. That's why kita tanya kan. Tapi mungkin orang yang terima tu lain. Tersinggung takut tersinggung. Mungkin kan move on. Letak pisau dekat bawah bantal baby. Benda-benda tajam kat bawah bantal baby. Okay. Pernah dengar? Macam letak ada orang letak paku. Diorang akan ikat lah ataupun letak dalam balls, letak dalam sack tu. Sack dalam sack tu ataupun diorang letak gunting kecil, yang gunting lipat. Benar. Dekat bawah bantal baby supaya apa tak diganggu oleh makhluk-makhluk jin lah. Betul. Yang aku pernah dengar macam dalam sarung tu, dekat dia punya bantal tu diorang tulis ayat-ayat lah. Lepas tu baru sarung. Untuk baby, dia kasi baby. Sarung bantal ini aku punya kawan. Dah kira nombor 9 tu. Aku punya kawan dapat receive from dia punya kawan lah. Bila dia dapat, dia buka nak cuci dia nampak ayat, dia tanya kenapa lah benda ni. Dia cakap untuk protect the baby lah. I see. So dia tanya aku what to do. Aku cakap dispose lah. Betul. Dispose lah. This is not right lah. Okay. Dispose pun nak kena dispose properly lah. Kalau benda tu ayat Quran kena bakar lah kan. Kalau cakap pasal baby pun I pernah dengar yang kalau baby born kan, lepas tu diorang tanam macam pensel dengan paper untuk make sure budak tu grow up to be pandai. Ada yang taruh tanam, tak tahu lah, bola tanam bola. Kuih. Uri. Uri tu. Tanam uri dengan pensel kat dalam. Betul. Betul kau nak cakap kan. Dengan uri. Tak, aku tak. Pasal benda ni dah lama, so aku tak berapa ingat yang betul lah. Betul. Cameraman betul lah. Dia tanam dengan uri. Tanam uri dengan pensel kat dalam tu. Because diorang believe yang baby dengan uri kan stay dekat dalam womb kan. Together kan for 9 months. So uri tu ibarat dia punya kawan tau kat dalam tu. So bila uri tu keluar dengan baby, so uri tu kan kena tanam kan. So dia tanam together with these equipments dia macam ni lah, pensel, kadang-kadang paper, kadang-kadang kalau letak game kat dalam. Aku tak pernah dengar game, tapi aku pernah dengar macam aku tak tahu macam ni betul ke tak, letak bola. So again aku tak tahu ni salah diorang, salah aku jadi Cristiano. Tapi benda-benda macam ni lah yang diorang percaya yang if you do that, then maybe dia punya growth will be inclined to the equipment. Macam-macam macam-macam lah. Actually banyak banyak. Ada satu last. Okay, go. Tak boleh bawa pisang naik boat, betul ke? Pancing. Pancing, betul ke? Banyak since orang. You ada boat lah kan. You ada boat pancing. So ada boat ada boat pancing. Masya-Allah. So boleh tak kalau let's say you punya ada orang bawa tu boat Actually that time aku pernah pergi lah, ni pancing punya trip lah. Tapi aku terbawa lah ni pisang. Lepas tu kena marah dengan pakcik ni, asal kau bawa ni? Bawa pisang. Bad luck nanti tak dapat ikan. So the next punya trip aku sengaja aku bawa, and aku tunjukkan dia aku dapat ikan banyak. Cik, ni pisang ada, dapat banyak ikan. Cik, mana ikan? Kira kau nak cakap kau bagus Bukan lah, rezeki kan daripada Tuhan, cik. Bukan dengan pisang tu. Lepas tu aku makan pisang tu. Kepala pisang bukan dengan pisang tu. Aduh. Tapi iyalah, benda ni yang pasal pisang untuk naik boat pancing ni, dia punya the idea of it is berleluasan lah Tak, maybe aku dengar dulu pasal nak pergi pancing ni tradition lah. Tak tahu whether it's true ke tak lah. Ada satu pakcik ni cakap, kenapa tak kasi bawa pisang? Pasal dulu pisang-pisang besar. Diorang akan bawa pisang dengan dia punya bunch yang besar-besarnya. So diorang takut kalau orang bawa pergi nak pancing, nanti boat makin berat, karam. Kira ada scientific explanation. Tapi pada aku macam tak logik. Berat sangat ke tu pisang? Pisang baik. Rasa nak karam kau makan je tu.
Aduh. Tahu lah tapi macam-macam lah para penonton. Kalau you all rasa ada benda-benda yang you boleh think of, benda khurafat ni kan, maybe you can put on comment. Ya, share. Kebiasaan orang-orang dulu yang cakap tak boleh gini, kena gini, kena gini. That is that is still being practiced right Betul now lah. That's still being practiced right now. Kita tak menyalahkan orang-orang dulu. Okay, cuma kita sebagai the young age right now kita kat sini, kadang-kadang benda tu memang tak masuk akal. It really doesn't make any sense dalam hukum agama. Doesn't make sense. Seperti tadi I cakap, you gantung kuda laut, tulang kuda laut. Tulang tu I don't know, tulang tu bangkai ke bukan? Kalau you gantung bangkai dekat dalam rumah, apa yang terjadi? Benda-benda makhluk-makhluk ni akan sukalah kan. So it doesn't make any sense lah to me. So kalau I datang untuk ruqyah rumah, untuk pagar rumah, I will first thing I will tell them secara baik, secara berhemah, to bring down all these items. I see. Yeah. So I ada satu example ni. You pernah nampak kuda kepang kan? Kuda kepang pula. Kuda kepang. Kuda kepang pernah nampak lah. Kuda kepang. Kuda laut. I tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Okay, ada kuda laut kat sini. Ni antara one of the many items lah. Nanti kita jumpa. Okay, ni satu kuda. Tak makan lah. Nak pitam. Kuda ni kuda. Tak ada benda. Tak ada benda Tak ada benda. Okay, this is boleh nampak kan kamera? Boleh nampak Sini Sini. Orang makan kuda laut. Aku tak pernah nampak pun kuda laut. Okay, kuda laut ni actually kalau untuk certain negeri, diorang buat is as a perubatan. Tulang ni diorang grind untuk perubatan diorang. Tapi untuk apa khususnya I tak tahu. Okay. Macam gamat gitu lah. Betul, macam gamat. Macam tulang ni diorang buat perubatan lah. Khususnya untuk I tak tahu. Tapi kalau dalam masyarakat kita sekarang ni, diorang gunakan ni sebagai satu penangkal. Tangkal rumah daripada gangguan jin, iblis dan syaitan. Tapi apa yang kita harus buat is dengan bacaan-bacaan Quran, doa-doa, dan meyakinkan bahawa Allah Subhanahu Taala yang menjaga rumah kita. Betul. Bukan dengan barang-barang yang seperti ini. Kau tak pernah nampak? Aku tak pernah nampak. Tak pernah nampak, kau tengok lagi. Kau punya anak tengok The Little Mermaid, takkan tak nak? Little Mermaid cantik. Come on Adi, itu aku pernah nampak lah. Tak, macam the real seahorse. Ini real betul lah. Okay, so kalau yang kuda laut tu kan, kalau you tengok dekat dia punya kepala tu, ada dia punya tajam-tajam dia. Dia punya backbone lah kononnya. Dia punya spine tu. Kejap, ni dah jadi tulang belum? This is kering. Oh, this is the kering bukan. Okay. So kat belakang tu diorang percaya bahawa jin ataupun benda-benda yang negatif ni akan sangkut dengan tulang-tulang kat belakang tu. Belakang seahorse tu ada tulang tajam tu, diorang akan tersangkut. That's why diorang letak ni dekat pintu-pintu lah ataupun tingkap-tingkap. Kalau dia punya seahorse dia lagi makin besar, lagi banyak tulang, banyak sangkut lah. Banyak sangkut dah. Dah jadi barang leceh ni. Dia comes in different sizes Is it? Not sure. Yelah, macam kecil gini memang kecil gini. Ikan juga. Dia ada besar, ada kecil, ada color kuning. Tapi aku tak pernah nampak seahorse besar. Ada. Seahorse besar ada? Ada. Oh, tak pernah nampak. Aku nampak macam negeri orang putih lah. Saiz gini je lah. Kalau dekat dekat aquarium kadang-kadang nampak lain-lain colour. Tapi cute. Aku pernah pelihara. Aku tangkap dekat Sentosa, aku pelihara dekat rumah. Tapi sekejap je dia. Pasal dia nak kena air laut. Arus. Okay. So aku pernah nampak Pokemon dia. Pokemon lah macam ni. Okay lah, baik para penonton, kita akan sambung ke episod ke depan. Kita jumpa lagi, InsyaAllah.